Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung subtopik yang kedua ataupun standard pembelajaran yang kedua dalam bab 7 iaitu graf laju masa. Baik, sebelum ni kita dah belajar mengenai graf jarak masa. So, untuk graf laju masa, sama aja cara melukisnya. Okay, so paksi X ini akan mewakili masa kamu dan paksi Y akan menjadi laju. Sebelum ni kita belajar, paksi X akan mewakili masa, manakala paksi Y akan mewakili jarak. Okey? Baik. So, di sini kita boleh lihat, okey, paksi Y mewakili laju, paksi X mewakili masa, manakala kecerunan graf. Okey, kecerunan graf yang berwarna pink ini, kecerunan ini akan mewakili pecutan. Sebelum ini, kalau graf jarak masa, kecerunan ini akan mewakili laju. Manakala untuk graf laju masa, kecerunan ini mewakili pecutan. Baik. Jadi untuk contoh 10, kamu akan belajar cara melukis graf. Jadi yang ini cikgu rasa tak perlu terangkan. Perkara yang sama saja. Hanya beza pada paksi X dan Y, iaitu masa dan juga laju. Cara melukis skala juga sama seperti sebelum ini. Pastikan jarak setiap senggatan sama dan plotkan semua titik. Dan pastikan bila lukis graf, garis lurus ini tidak boleh melebihi daripada koordinat yang telah ditanda. Okey. Contoh 11 juga sama. Cuma contoh 11 dia hanya beri pada kita persamaan bagi laju. Jadi laju kamu kena cari sendiri berdasarkan tempoh masa yang diberi. So daripada sini, tempoh masa kamu just ambil 0 dan 0.5 sahaja. Okey, ambil 0 dan 0.5. Kemudian just tandakan koordinat yang diperolehi, just plotkan sahaja dua titik dan sambungkan. Okey, so mudah sahaja. Baik. Jadi untuk contoh praktis kendiri 7.2a kamu tak perlu buat. Jadi cikgu akan fokus lebih hari ini kepada yang seterusnya inilah. Okey. Kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Okey, untuk pengetahuan pelajar, ini graf jarak masa. Okey, jarak masa kita dah belajar dalam subtopik yang pertama. Daripada graf jarak masa, kita boleh tukarkan kepada graf laju masa. Kerana, okey, warna pink ini graf jarak masa kamu. So, daripada graf ini, kita boleh cari laju. Okey, kalau graf jarak masa, kita boleh cari laju. So, laju inilah kita boleh guna untuk melukis graf laju masa. Okey, dan apa yang kita boleh perolehi daripada graf laju masa ini ialah kita boleh mencari ataupun memperolehi nilai jarak. Kita boleh dapat jarak. Macam mana nak dapat jarak? Kita just mencari luas di bawah graf. Maksudnya kita kira luas ni lah. Okey, so ini bentuk segi empat tepat. Jadi kita hanya perlu mengira luas segi empat tepat ini. Bermaksud nilainya itu ialah nilai jarak. Okey, kita bincangkan contoh seterusnya. Okey, contoh 12. Soalan minta kamu hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa. Okey, ingat graf laju masa kita boleh cari jarak. So, apa yang penting di sini? Tengok ada indikator. Pastikan unit yang digunakan untuk masa pada laju dan masa adalah sama. Inilah maksudnya. Masa pada laju kamu dan masa diberi ni sama. Kalau sama, senang, tak ada masalah. Okey, kalau di sini jam, di sini minit, maksudnya yang ini nanti kita kena tukar jadi jam. Okey? Baik.
So, macam mana nak cari jarak tadi? Cikgu bagi tahu pada kamu, kita mencari luas di bawah graf. So, ini graf kamu yang warna pink. Jadi, luas ini ialah luas kawasan yang cikgu lorekkan ini. Okey, dan kamu boleh nampak di sini bentuknya ialah bentuk trapezium. Okey, bentuk trapezium. Macam mana nak cari luas bentuk trapezium? Okey, so luas trapezium ialah 1/2 darab dengan sisi yang selari iaitu A tambah B darab dengan tinggi. Okey, darab dengan sisi selari kemudian darab dengan tinggi. So sisi selari di sini kita boleh nampak ni dan juga yang di belakang ini. Inilah selari, sama jaraknya. Okey, so ini 5. Okey, so 1/2 darab dengan 5 tambah dengan 10. Okey, kemudian tinggi, yang mendatar ni menjadi tinggi iaitu 4/5 jam. Ini kamu tak perlu ubah unit sebab unit dah dalam jam. Jadi terus tekan kalkulator, kamu akan dapat 6 km. Okey. Bagi untuk graf B pula, okey, jadi kamu tengok graf kamu dan luas di bawah graf. So bentuk bawah graf ini kalau kita lihat, kita ada dua gabungan bentuk iaitu segitiga di sini dan juga segi 4. Ataupun kamu boleh terus sahaja cari luas bentuk keseluruhan iaitu bentuk trapezium. Okey, so ini yang A. Untuk yang B, okey, trapezium juga. Jadi kita cari luas trapezium ataupun jarak kita. Okey, luas itu merujuk pada jarak 1/2 darab A tambah B yang selari. So yang pertama kat sini 80 tambah dengan yang kedua di sini 40. Okey, kamu darab dengan tinggi. Tinggi yang ini. Okey, 6. Oleh kerana 6 ni dalam minit, jadi kena tukar menjadi jam iaitu bahagi dengan 60 lah. So kamu just tekan kalkulator, kamu akan dapat 6 km juga. Okey, so maksudnya jarak yang dilalui bagi laju yang tersebut 80 dan 40 dan bagi masa 6 minit jaraknya ialah 6 km. Okey. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh 13 ialah graf laju masa menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, so kita nampak kat sini yang paling ketara, masanya dalam jam, tapi masa pada Pak CX ialah dalam minit. Jadi yang ini kita kena tukar jadi jam. Okey, tukar jadi jam lah nanti. Baik, so soalan minta kamu mencari jumlah jarak. So, jumlah jarak maksudnya kena cari luas di bawah setiap graf. So, kita nampak di sini, yang pertama, cikgu katakan A. So, dan yang kedua ini, untuk trapezium. So, kita kena cari luas A, cari luas B dan cari luas C. Bentuk C juga bentuk trapezium. Okey, so di sini kita cari dulu luas A. Luas A sama dengan 1/2 darab tapak kamu ialah 10 minit. Jadi minit kena tukar jadi jam sebab laju dalam jam. Okey, so 10/60. Okey, darab tinggi kamu, tinggi 72. Okey, so bila kamu terkira semua ini, kamu akan dapat 6 km. Okey, so kita kira pula luas B. Okey, bentuk trapezium jadi 1/2 darab sisi yang selari A tambah B iaitu ni 72 tambah dengan 40. Okey, 72 tambah 40. Kemudian darab dengan tinggi. Tinggi kamu ialah tempoh masa iaitu 10 lah. 20 tolak 10. Okey, 10 minit kena tukar jadi jam. Jadi 10/60. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 28/3 km jaraknya.
Okey. Dan seterusnya, nilai C, luas C. Okey, 1/2 darab. Sisi selari kamu ialah yang ini. 40 tambah 72. Okey. Sama juga 40 tambah 72. Masa kamu 36 tolak dengan 12. So, masa kamu di sini ialah 16. Jadi, 16/60. Okey, 16/60 kamu dapat 224/15 kilometer. Okey, jadi apa yang pelajar perlu buat untuk mencari jumlah jarak? Okey, kamu tambahlah ketiga-tiga luas. Tambah luas A, tambah luas B, tambah juga dengan luas C. 6 tambah 28/3 tambah 224/15. Jadi, kamu akan dapat jumlah jarak kamu ialah 30.27 kilometer. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, soalan B dia minta laju purata. Bagi tempoh 36 minit, laju purata. Rumusnya ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa yang diambil lah. Okey, so jumlah jarak kita dah dapat tadi 30.27. Jadi, just gantikan 30.27 per dengan masa kamu 36 minit, kena tukar jadi jam. Jadi, 36 bahagi 60. Okey, so tekan kalkulator, kamu akan dapat 50.45 kilometer per jam. Okey. Baik, so cikgu harap kamu faham. Okey, so cikgu nak kamu buat praktis sendiri 7.2B. Okey, buat soalan nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, tidak perlu menyalin soalan, terus buat pengiraan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.